Malam baru je pulang daripada Jakarta. 5 hari saya di sana. Tapi misinya lebih tertumpu kepada misi franchise. Kita ada terlibat dalam expo. Tapi saya kesempatan pada ketika waktu-waktu free time di sana untuk berjumpa beberapa player industri muzik juga di Indonesia, untuk mereka berkongsikan pengalaman mereka dalam menguruskan industri muzik ini. Nanti saya akan kongsikan dalam ucapan saya nanti sebentar lagi lah. Tapi izinkan saya memulakan dulu dengan mengalu-alukan kehadiran saudara-saudara saya yang ada dalam hall ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Roziah binti Abudin, Timbalan KSU Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN. Beliau adalah timbalan saya yang bertanggungjawab mengetuai satu task force yang telah pun ditubuhkan ketika arwah menteri sebelum ini untuk melihat perkara-perkara yang kita akan mendapatkan input pada petang ini ya. Begitu juga saya lalukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Kamal bin Kormin, Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Dan tadi sebentar tadi pun saya dipahamkan wakil beliau telah pun menyampaikan perkara-perkara penting tentang tentang harta intelek, aspek-aspek yang perlu diketahui oleh semua pihak yang berperanan dalam industri pada kali ini. Tak lupa juga kepada Yang Berusaha Tuan Iskandar bin Ismail. Mana Tuan Iskandar? Belakang Tuan Iskandar ni sebenarnya untuk maklum semua, beliau adalah Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Ramai yang kata persaingan Malaysia ni macam mana? Dia berkaitan kalau di peringkat bisnes atau perniagaan biasa ni, sekiranya wujud unsur-unsur kartel, unsur-unsur seperti monopoli, maka Suruhanjaya ini akan buat siasatan dan akan kata-kata mengambil perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang lah. Bagaimana kegiatan seperti kartel dapat kita hapuskan ya, bagi menggalakkan persaingan dalam ekonomi Malaysia. Tak lupa juga kepada Yang Berbahagia Datuk Frederick John Fernandez, Presiden Persatuan Karuan Malaysia, yang juga turut sama dalam perbincangan-perbincangan yang telah diadakan di peringkat jawatan kuasa ataupun di peringkat task force. Yang Berbahagia Datuk Rohaizi bin Bahari, Pengarah Kanan Sektor Perdagangan, Pengedaran dan Perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup. Yang Berusaha Tuan Samsul Nizam bin Khalid, kalau semua nak tengok tu dia pakai uniform macam polis. Dia sebenarnya adalah Timbalan Ketua Pengarah Penguasaan Operasi KPDN. Bukanlah ada cik salah ini tak ada Cik Samsul. Dan seterusnya Yang Berusaha Cik Ahmad Rizal bin Khalid. Ini antara pengarah yang penting untuk saya nyatakan di sini. Nanti saya akan sebut kenapa iaitu dia adalah pengarah bahagian pembangunan perniagaan KPDN. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Rohaza Wati binti Zual Qobli, Profesor Madya Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Malak yang telah pun terlibat dalam taklimat sebentar tadi ya. Tak lupa saya kasihi semua pemain-pemain industri, tak kira daripada mewakili persatuan artis, penulis lirik, pencipta lagu, penerbit, karyawan-karyawan yang lain, yang saya percaya kita mempunyai kepentingan bersama dalam memastikan industri muzik kita terus berkembang maju di masa-masa yang akan datang. Saya mulakan dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya, syukur alhamdulillah setelah hampir lebih pada setahun lebih, hampir setahun lah, kita dapat menganjurkan town hall kedua, yang mana tahun kedua ni lebih banyak untuk mendapatkan pandangan-pandangan, input-input, cadangan-cadangan yang kita boleh bawa selepas ini kepada berapa lagi proses berbentuk perundingan, supaya kita dapat menghasilkan satu model pengurusan yang terbaik selaras dengan prinsip undang-undang untuk memastikan industri muzik negara berada pada tahap yang terbaik. Kita dapat lihat pembangunan muzik di kalangan negara-negara yang lain juga, khususnya di ASEAN ini, telah mencipta banyak peluang-peluang untuk terus dibangunkan dengan keadaan yang lebih baik. Saya bawa balik pada Indonesia seperti yang saya katakan tadi, mereka cara pendekatan mereka juga agak berbeza dengan cara kita ya. Sebab mungkin dari segi dia punya demand dia quite big ya, sebab population dia pun dah sentuh 250 juta ke 300 juta tu lebih kurang, yang mana pesan kepada mana-mana artis mereka tu macam terlalu sikit lah dia punya gangguan, kerana
bagi artis yang berjaya, mereka akan mencipta banyak penghasilan, pendapatan yang lebih tinggi apabila berlaku di peringkat Indonesia. Manakala di Malaysia ni kita penduduk kita lebih kurang 30 juta. Malah kita juga bersaing dengan pencipta-pencipta lagu yang datang daripada luar negara, yang kalau pada ketika ini kita lihat amat juga digemari oleh generasi muda kita mendengar lagu-lagu mereka. Hari ini kalau kita tengok RIM chart, the best 10 ke 20 the best 20 RIM charts, difahamkan banyak lagu-lagu asing yang telah merampas kedudukan ranking tu dalam carta tersebut. Yang saya punya kebesaran saya adalah betul kita akan bincang berkaitan dengan royalty, berkaitan dengan CMO dan sebagainya, tetapi yang merisaukan saya lah ke mana hala tuju industri kita. Kalau kita nak berada juga sama taraf seperti mana industri muzik Korea, Jepun, Indonesia dan sebagainya. Saya bercakap dengan rakan-rakan negara-negara ASEAN yang sempat saya ketemui, contohnya baru dengan Indonesia, saya katakan kembalikan semangat ekonomi Nusantara. Semangat ekonomi Nusantara adalah kita berkongsi budaya-budaya, ada yang kesamaannya, ada yang lagu-lagu yang kesamaannya, dan yang kita memajukan balik perkongsian ini dengan lebih kata orang tu terbuka, tidak lagi berlaku sekatan-sekatan dan sebagainya. Kita lihat lagu Isabella. Saya pergi ke salah satu kedai minum kopi ya. Dia tahu saya datang daripada Malaysia. Ada delegasi dari Malaysia datang untuk minum kopi di sini. Kita alu-alukan bapak untuk menyampaikan satu atau dua lagu. Nasib baiklah saya ini bukan artis, tapi boleh nyanyilah, karaoke punya level kan. Dan apa perintah mereka? Nyanyilah lagu Isabella untuk kami. Isabella ni tahu bila? Wah, research lama tu. Tetapi disebabkan pada ketika itu strategi kita kena dengan perkongsian dua budaya yang bila katakan budayanya kedua-duanya diterima di peringkat Malaysia dan di peringkat Indonesia, dikombinkan dua artis. Research dengan siapa yang ini satu lagi? Ya. Jadi diterima sehingga hari ini. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita betul-betul ingin melihat kemajuan industri kita, kita harus terbuka juga menerima penglibatan daripada pihak-pihak daripada negara lain agar kita dapat meneruskan perjuangan kita memastikan industri muzik kita ni bukan setakat maju di Malaysia tetapi maju di peringkat Nusantara ini. Terlebih dahulu saya juga nak berkesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi town hall yang membuat tumpuan pada isu yang amat penting dalam industri kreatif negara kita, iaitu royalty dan hak cipta dalam industri muzik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika saya dah diberitahu tentang adanya town hall ini, saya dengar penjelasan daripada pegawai mengatakan banyak tumpuan kepada yang ini. Saya kata sebenarnya saya pandang jauh lebih besar, jauh lebih apa yang akan dibincangkan pada petang ini. Saya faham kita sebagai, kalau saya letakkan diri saya lah sebagai seorang penyanyi lah katakan, saya tahu dalam keadaan sekarang kalau saya menyanyi hari ini saya boleh maju dalam 5 tahun lagi. Selepas itu saya akan berudung ya, kerana industri muzik kita sekarang ini cukup pantas untuk menghasilkan karya-karya baru, cukup pantas untuk menghasilkan penyanyi-penyanyi baru yang lebih kata orang tu versatile dan sebagainya. Maka saya akan teringat sebagai seorang penyanyi, apabila populariti kita menurun, apakah yang akan berlaku pada kita di masa akan datang. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya, ada beberapa artis yang dah 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya, barulah nak terkesan tentang pendapatan dia yang dikatakan tidak begitu meningkat kerana bergantung pada royalty. Tapi bagi saya pula pada hari ini punya artis ataupun penyanyi ataupun mana-mana pekarya pada awal ni, mungkin saya boleh pergi hanya 5 tahun, bukan seperti 15 tahun atau 20 tahun yang dulu. Pada ketika itu mungkin dia punya media itu tak banyak dalam bentuk seperti hari ini. Hari ini kita ada media sosialnya, media yang konvensionalnya, dan banyak pula yang memainkan peranan dalam menubuhkan berbagai aktiviti konsert yang memilih-milih siapa yang sepatutnya membuat persembahan sebagainya. Akhirnya kita ketinggalan. Jadi saya memikirkan apakah patutnya kementerian buat kepada kumpulan yang macam ini. Jadi kami boleh menyediakan platform untuk kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam industri muzik ini, bagi mereka yang kemudiannya didapati perlu beralih kepada satu bidang yang lain untuk mendapatkan ataupun meningkatkan pendapatan. Contohnya
dalam bidang perniagaan, sektor dalam negeri, maka kami bersediakan platform tersebut. Kita ada banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh kita tawarkan. Sebagai seorang artis contohnya, ataupun penulis lagu yang popular, ataupun penerbit yang popular, mereka ni mudah untuk menggunakan brand mereka itu, populariti mereka itu kepada produk-produk perniagaan yang boleh diketikkan kepada sektor perniagaan dalam negeri. Saya pergi ke Indonesia, kita memperkenalkan produk-produk franchise tempatan. Kita memperkenalkan juga produk-produk direct selling dan sebagainya. Jadi advantage yang ada kepada kumpulan-kumpulan industri ini, dia dah ada populariti. It's a matter of to match between populariti dengan produk perniagaan yang akan datang. Mungkin bukan dalam bentuk nyanyian, bukan dalam bentuk lagu, tetapi ianya merupakan kesinambungan untuk meningkatkan pendapatan. Banyak artis-artis yang saya lihat sebelum ini yang telah pun berkecimpung lebih awal lagi dalam bidang perniagaan, kerana mereka mungkin telah bersedia untuk membuka kilang, untuk membuka bentuk-bentuk perniagaan produk-produk makanan, restoran dan sebagainya. Jadi saya lihat ini adalah antara perkara-perkara yang boleh kita ketengahkan kepada mereka yang baru nak berkecimpungan dalam bidang perniagaan. Kita sediakan ruang itu untuk mereka yang terlibatlah, yang berminat ya. Jadi sesi Town Hall ini adalah satu platform untuk membincangkan isu utama. Jadi kita harap perbincangan kita ini dalam bentuk yang harmoni, sebab kita di sini tidak akan menentukan keputusan pada hari ini juga, tetapi kita boleh merumuskan apakah bentuk tindakan di masa akan datang. Kita akan mengumpulkan semua idea-idea, pandangan-pandangan, cadangan-cadangan supaya kita dapat merumuskan mengikut kategori. Kerana bagi saya, untuk mengatasi satu-satu masalah, kita kena fokus. Apakah kategori isu yang diketengahkan? Kita jangan campur adukkan semua sekali. Kalau campur aduk semua sekali, buat dalam satu bengkel, kita celaru. Jadi kita kena kategorikan apakah isu-isu yang dibagikan tadi, di mana nanti kumpulan daripada Datuk Roziah, tiket isu saya, akan merumuskan kategorinya dan kita akan buat proses seterusnya dalam bentuk bengkel, workshop dan sebagainya. InsyaAllah, pendapat dan pandangan daripada penggiat seni, pengkarya muzik, tanah air amat penting kepada kami di kementerian, kerana ini adalah peluang kita berkolaborasi dan menjelaskan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, hak kepentingan kepada pihak seni dan pengkarya industri muzik tempatan. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya nak menekankan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, kita bersama-sama dengan agensi pelaksana MyPo ada di sini, MyCC competition tadi, untuk sama-sama mendengar ya. Sebab bagi saya dah letih. Saya rasa bukan saya letih, tuan-tuan dan puan juga letih. Dikatakan dah berbelas-belas tahun perkara-perkara ini dibawa ke peringkat menteri, dibawa ke peringkat Timbalan Perdana Menteri, dibawa ke peringkat Perdana Menteri. Tapi ke manakah hasilnya? Mungkin cara sikit-sikit tu dapatlah diatasi, tetapi kali ini saya rasa let's put it into the agenda dalam perancangan, penjadualan, penentuan action plan yang lebih konkret, sama ada dia berbentuk short term, medium term dan long term. Kita jangan cuba selesaikan semua masalah dalam satu ketika. Dia boleh berlaku cara berfasa, tapi yang pentingnya kita try untuk elak dulu daripada kita rocking the boat. Kita cuba tengok adjustkan kepada nilai-nilai baru, pendekatan baru, tetapi tidak merombakkan sangat. Ada perkara ini short term, medium term and long term baru berlaku perubahan-perubahan yang boleh dikatakan signifikan kepada industri muzik itu sendiri. Saya dalam kerjasama dan maklum balas daripada semua pihak nanti pada hari ini yang hadir, sangat penting bagi mencari jalan penyelesaian, sebab you yang tahu you sebagai player yang dalam terlibat dalam industri boleh tahu apa yang sepatutnya dicadangkan kepada pihak kerajaan. Kerajaan ini sebenarnya kami menyediakan platform undang-undang, platform peraturan, garis panduan, tapi kami cuba mengelakkan untuk terlibat 100% dalam pengurusan industri muzik ini, kerana industri muzik ini adalah juga merupakan komersial. Jadi dalam praktis dunia hari ini, dunia bisnes, dunia perniagaan, tidak wajar banyak sangat campuran kerajaan, tetapi memadai dengan peraturan dan undang-undang serta garis panduan yang boleh memandu industri ini kepada yang lebih baik. Kementerian sentiasa cakna dan kemelut yang dihadapi oleh para penggiat seni, muzik tempatan, dan dipahamkan isu mula dibangkitkan seperti yang saya telah maklumkan tadi sejak 9 September 2014. Yang pembuat ucapan saya ini dia dah buka fail lah. 9 September 2014 melalui pertemuan bersama dengan YB Menteri. Pada ketika itulah Datuk Seri Hassan Malik bersama-sama wakil daripada 11 persatuan pengguna yang mewakili industri perhotelan, perwijitan, Dewan Perniagaan Cina,
pengurusan kompleks, perniagaan dan badan penyiaran. Kita baru ada 3 CFO, dah macam-macam isu. Di Indonesia dia ada 12 CFO yang saya faham daripada penangan lah. Tapi I'm yet to get some information from those people, especially from Indonesia, untuk really get the facts right. Intipati isu yang dibawa oleh gabungan 11 persatuan adalah berhubung penggabungan Recording for Performance Malaysia (RPM), Performance Right Interest Society of Malaysia (PRISM), Berhad yang mewakili kategori pelaku yang sama iaitu penyanyi dan pemuzik rakaman, dan serta memohon kementerian dan MyIPO menetapkan satu kadar tarif kutipan royalti yang bersesuaian dan tidak membebankan pengguna komersial. Yang ini yang saya kata, ada perkara-perkara yang kita boleh jadikan panduan, ada perkara-perkara yang kita terpaksa lepaskan kepada pihak industri yang menentukan. Dalam pengurusan satu-satu perniagaan, saya tak ambil industri muzik contohnya, saya ambil macam pengurusan biasa, hypermarket contohnya. Kalau kita menetapkan setiap lot perniagaan itu dengan kadar sewa, kita katakan RM200, RM200, tak fair pula kepada hypermarket owner yang telah melaburkan berbilion-bilion ataupun berjuta-juta untuk membangunkan bangunan tu dengan macam-macam tarif yang perlu dibayar dan sebagainya. Maka itu adalah perundingan di antara penyewa dan juga hypermarket tersebut. Kita biarkan mereka. Cuma kita katakan jangan sampai ada yang melakukan menyalahi undang-undang yang terpakai. Dan terpakai senang saja, dia kata kalau boleh perkara-perkara yang ditetapkan itu adalah fair ataupun adil kepada penyewa dan juga kepada mereka yang menguruskan hypermarket tersebut. Sama juga dalam industri ini, dalam menentukan kadar-kadar ini adalah paling baik sekiranya perundingan itu berlaku di antara pihak yang terlibat, individu atau sama ada artis atau sebagainya, dengan syarikat-syarikat yang akan membangunkan lagu-lagu mereka ni ataupun muzik mereka ni. Jadi daripada situ, understanding itu berlaku tanpa campur tangan kerajaan. It's a B2B understanding. But yang kerajaan pantau hari ini, yang cuba bantu hari ini, tata kelolanya mestilah yang berbentuk terbaik, adil kepada semua pihak. Kita tidak mahu ada yang tak adanya dalam perundingan itu ataupun tidak adil dalam perjanjian itu, ya. Jadi intipati isu yang dibawa tu berkaitan dengan royalty juga disentuh, dan termasuklah juga dengan hak untuk mengundi dan sebagainya lah antaranya, ya. Kini walaupun semua CMO telah melaksanakan pengoperasian pentadbiran serba-asingan, isu agihan royalty bagi pelaku masih lagi berbangkit, khususnya agihan royalty tertunggak kepada ahli PRISM yang mana diikuti hasil agihan royalty tersebut ke dalam selian Jabatan Insolvensi Malaysia. Ini saya nak tanya Datuk Rohaidi, ya. Kita dah buat appointment dengan insolvensi belum? Dah? Akan Dah selesai dah? Nanti tolong maklum pada saya, sebab hari itu saya ingat saya juga nak masuk mendengar apa cerita yang sebenar berlaku di insolvensi ini. Cerita saya dah dengar dah daripada wakil-wakil industri berceritakan tentang masalah yang timbul sebelum diserah kepada insolvensi. Bila dah diserah kepada insolvensi, dia katakan masih lagi ada masalah dalam penentuan siapa yang sepatutnya dapat royalti dan sebagainya. Dan saya rasa saya perlu mengetahui tentang proses-prosesnya. Saya perlu mengetahui tentang apakah kaedah yang paling mudah memudahkan kepada mereka yang sepatutnya mendapat royalti tersebut untuk memperoleh pendapatan yang telah pun disimpan di peringkat insolvensi. Malah terdapat juga hebahan berbangkit yang diterima daripada ahli RPM sendiri, antaranya seperti kebajikan penyanyi, penghibur tanah air. Ceritanya ini melasan lah, kita baca dalam akhbar Ku Nazatul Shima, Ku Kamal Zaman, pendeknya semua tahulah, penyanyi aktris penyanyi Shima, sehingga tidak boleh sebarang hasil pendapatan royalti sendiri. Dan kita dah pun mendapat penjelasan daripada RPM yang mereka sebenarnya sedang dalam urusan untuk pembayaran, kerana beliau saya dipahamkan beliau baru menjadi ahli pada tahun lepas. Saya dipahamkan perkiraan royalti ini juga akan mengambil setahun dan sebagainya lah. Jadi urusan untuk pembayaran itu perlu dilakukan tak lama lagi. Mungkin apa yang berlaku adalah communication. Tak apa, seumpamanya kita cuba mendekati apakah masalah yang dihadapi oleh penyanyi Shima pada ketika itulah. Para hadirin sekalian, hak cipta adalah asas kepada penjagaan karya kreatif serta hak penggiat seni, terutama bagi memastikan pengakuan serta ganjaran yang adil. Ini saya katakan pengakuan yang adil bagi usaha mereka. Industri ini memang bergantung satu sama lain. Syarikat rakaman tidak mungkin mencipta banyak pendapatan sekiranya artis yang terlibat itu bukan artis yang berkualiti dan sebagainya.
Begitu juga syarikat artis yang baik perlukan syarikat rekaman yang baik, yang boleh menghasilkan produk, yang boleh memasarkan produk. Tidak semua orang boleh melakukan semua sekalinya baik pada dirinya sendiri. Macam kata saya lah, nak jadi seorang penyanyi, tiba-tiba saya nak kena buat marketing, saya nak kena buat pergi overseas, nak buat ensure album saya sampai ke sana dan sebagainya. Itu tak mungkin berlaku, sebab keupayaan saya agak terhad, kerana kemungkinan saya ni hanya setakat nyanyi saja. Itu cerita, bukan cerita betul tu. Kalau cerita betul, saya tak bukan memang penyanyi ya. Nak ceritakan sampel tu Maknanya kita akan bergantung satu sama lain di dalam industri ini sebagai satu orang yang berkepentingan. Hasil perbincangan hari ini juga akan memberi panduan yang berharga untuk meneruskan. Dia boleh melibatkan NASA, perubahan NASA, dan inisiatif yang akan kementerian laksanakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dan penghargaan royalti dalam industri muzik Malaysia. Saya bertanyakan kepada rakan saya daripada Maipo, saya bertanyakan kepada MyCC, rakan saya di MyCC, tolong dengar, comparekan apa yang dimaksudkan oleh pembentang-pembentang nanti, di mana perkaitannya dengan perundangan kita. Adakah perundangan kita ni dah benar-benar ditafsirkan cara yang proper ataupun tidak? Sekiranya ada loophole dalam perundangan peraturan kita, maka kita kena perbetulkan. Kadang-kadang ayat yang digunakan dalam undang-undang ni very high level, satu yang generic word, tapi bila ditranslate ke dalam bentuk kefahaman pelaksana yang sebenar, kita dapati ada yang tertinggal. Contohnya kalau dia kata di bawah section sekian, maka naklah di bawah undang-undang ini menjaga kepentingan penyanyi, penulis dan contoh. So, detail apa dia? Dalam undang-undang itu tidak diterang, maka harus diterangkan dalam bentuk garis panduan. Bila dia kata menjaga kepentingan itu apa dia? Dan kita listkan apa perkara-perkara yang penting di dalam garis panduan. Sekiranya ada isu khusus yang ingin dibawa ke perbincangan, saya menggalakkan dia dikongsikan secara terbuka. Kita bukan di sini, bukan town hall ini bukan tujuan untuk kita menghentam pihak A, pihak B, pihak C, tidak. Kita berbicara berhemah, kita berbicara cara yang ikhlas untuk kita memastikan kebaikan kepada industri itu sendiri, termasuklah player-player yang. Saya berharap agar sesi town hall ini akan memberi ruang untuk semua memberikan pandangan secara terbuka dan konstruktif. This will not be the last town hall. Mungkin dalam bentuk lain-lain, tetapi suara semua pemain-pemain industri akan tetap didengarkan di pelbagai platform. Kita juga ada online. Kalau siapa kita lepas ni mesti kata kalau town hall ni habis, ada ruang tak untuk dia orang, katalah mana tahu kalau balik nanti dia untuk fikir ada benda lah tertinggal nak cakap. Ada tak kita benarkan untuk macam hantar email ke, QR code, kita bagi QR code, dia boleh email, boleh WhatsApp, ada? Dr. Razi ada? Okey. So maknanya jangan risau. Kepada mereka yang tak dapat datang hari ini pun boleh bagi tahu, supaya mereka juga boleh memberikan input-input. Kita rasanya akan mengumpul lebih kurang dalam seminggu kan Dr. Razi? Ada tak lebih kurang kita open lebih kurang tentu. Maknanya bukan hari ini tamat habis, dah tak boleh apa-apa dah. Saya bukakan benda ni supaya kita dapat masukkan dalam perkara-perkara penting yang mungkin tak sempat disampaikan pada hari ini. Seterusnya, kita perlu mencari titik penambahbaikan kewajaran yang terbaik, khususnya untuk para penggiat industri muzik tempatan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Amat besarlah harapan saya. Cukuplah dengan apa yang saya dengar sepanjang 1 tahun ini, yang mana perkara-perkara ini bukan perkara baru, perkara lama dah bertahun-tahun. Marilah kita sama-sama meletakkan satu titik noktah untuk kita memajukan industri muzik dengan menjaga kepentingan semua pihak. InsyaAllah dalam kerjasama yang erat di antara pemain industri dengan pihak kementerian, kita akan cuba lakukan yang terbaik. Malah di pihak kementerian sekalipun, saya sendiri akan bercakap dengan agensi-agensi kerajaan yang kemungkinan bersangkut paut. Contohnya KKD. Ada wakil KKD sini? Kalau tak ada tak apalah, ada belakang tu So we'll be talking. I will talk to KSU, KKD hasil daripada ni. Saya pun rapat dengan KSU ni. Jadi insyaAllah saya akan berbincang. Sekiranya ada lagi di peringkat sampai ke peringkat pelaksanaan di peringkat negeri, di peringkat daerah sekalipun, PBT sekalipun, kalau perlu saya memanggil dan juga berbincang dengan mereka, insyaAllah saya akan berbincang untuk membawa apa yang kata orang tu, idea-idea dan komen-komen, pandangan-pandangan yang diutarakan dalam town hall pada hari ini. Dengan itu saya sudahi ucapan saya. Saya harap semua faham kita dalam keadaan yang harmoni ini, lakukan cara yang terbaik, dan insyaAllah kita boleh hasilkan
produk ataupun perkhidmatan yang terbaik untuk industri. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ketua Atas